Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Kita nak bincang pasal beruan sembelihan beruan dan sembelihan ya. Okey, ni sesi ketiga dah, tak habis lagi dah. Okey, tetapi kalau rusa yang kena jerat dilukai di lehernya, kemudian mati, sedangkan kematiannya disebabkan tali jerat yang melukai lehernya, maka haramlah dimakan. Kerana diperkirakan matinya terkena jerat atau kerana luka yang bersamaan dengan luka yang disebabkan tali jerat. Kerana dalam kaedah ada terangkan, apabila berhimpun antara yang halal dan yang haram, maka ini menangkan yang haram. Itu kaedah mazhab kita. Bagaimana? Persamaannya rusa yang dilukai kemudian ditemui telah mati dalam air, dan seperti rusa yang dilukai oleh seorang yang beragama Islam, kemudian dilukai lagi oleh orang yang beragama Majusi, maka haramlah dimakankan dagingnya kerana dimenangkan perkara yang haram lah. Jadi mati lemah ko, dengan kena tikai panah ko, ataupun sebelah tu capu antara kafir dan Islam, jadi dikira haram dah, menih haram. Kalau rusa yang kena jerat tadi dilukai di punggungnya atau pada kakinya lalu mati kerana luka tadi, maka dilihat. Kalau tidak dapat disembelih dengan memotong saluran pernafasan dan makanan, saluran pernafasan dan saluran makanan, disebabkan tidak ada yang dapat menyembelihnya yang mampu menangkapnya secara aman lah, dan tidak ada tali untuk mengikatnya, maka halallah memakan dagingnya. Kerana binatang beruang itu disamakan dengan binatang yang tidak dapat dikuasai. Untuk menyembelihnya pada kedua saluran pernafasan dan makanannya, saluran pernafasan dan saluran makanannya yang dapat disamakan dengan binatang yang terjatuh ke dalam sumur, ke dalam telaga atau lubang, maka memadailah menyembelihnya dengan melukainya dengan sesuatu yang tajam pada bahagian tubuhnya yang mana satu pun. Jadi rusa ni kalau tak boleh juga dah. Dia macam binatang beruang, luka kau gap dah. Dia juga dah dah. Kalau kena juga tu bukan dia kuasa tekak dia, kata dah. Kuasa punggung dia, kaki dia, kuasa lain lah. Dan kerana kita tak boleh nak sembelih dia dah. Dah. Kalau tak boleh sembelih dia, payah lah dia. Pasal dia binatang liar dah. Jadi nak pergi dekat pun dia cendah dia, selok dengan kita dah. Jadi maka tak boleh, kerana tak boleh nak tangkap dengan baik dah, ataupun tak boleh guna tali nak ikat dia, tak boleh, payah. Halal makan dagingnya dah, walaupun mati dalam keadaan kena jerat dah. Asalkan bukan kuasa tekak dia kata. Kalau tali jerat tu tak boleh, cekik tak boleh kata. Tapi kalau kena luka tadi, kena kuasa lain daripada kuasa tekak, mungkin kena juga tekak dah. Tadi ni dia kira gini, dia kalau luka tekak capur ni jerit tekak dah. Dia takut mati tu kerana cekik, bukan kerana luka dah. Ya gitulah isu dia. Sebenarnya kalau kena luka juga mana-mana pun, kalau jerat tu kena luka dah. Dia kira macam kena panah juga lah, walaupun jerat tu perangkat di situ lah dah. Baca masa pasal perangkat tu baca ni niat. Macam senjata juga, macam lepahannya juga dah. Kita lebih kurang dah. Dan kalau dapat disembelih pada kedua saluran, yakni saluran pernafasan dan makanan, sekalipun dengan meminta bantuan kepada orang lain dan dengan susah payah menangkapnya, maka halallah memakannya kerana matinya disebabkan luka seperti yang terangkan di atas. Dan kalau dapat sembelih memanglah halal dah. Dan kalau dipanah atau dilepaskan anjing perburuan atau burung kausa atau lainnya dah, burung lek burung kausa dah, atau lain burung menuju binatang buruan atau binatang jinak yang menjadi liar, kemudian luka dan mati disebabkan lukanya, maka dilihat kalau tidak dapatnya hayatul mustaqirah sebelum mati tapi sukar disembelih bukan kerana disengajakan, umpamanya dicabutnya pisau dan sarungnya, atau sedang sibuk mencari tempat penyembelihan di lehernya, atau sibuk menghadapkannya ke arah kiblat, atau binatang buruan itu terjatuh kepalanya ke dalam lubang, maka diperlukan mengeluarkannya agar dapat disembelih. Namun binatang itu mati sebelum dapat disembelih, sebelum sempat disembelih, atau binatang itu sangat kuat geraknya atau sedang berusaha merintangi binatang buas yang menyerangnya,
Lalu binatang burak itu mati sedang kuasa menyembelihnya, maka halallah dagingnya dimakan kerana adanya uzur dah. Nah, kita banyaklah cerita panjang-panjang tu kerana uzur lah. Nak pergi dekat boleh dekat lubang, pergi dekat cendeh dia dah. Nak ngadak ke belak payah tu pergi ke payah. Jadi payah-payah tu luka mana-mana satu tempat pun kira boleh. Ya, kita hayatul mustaqirah bukannya dekat nak mati dulu lah. Maksudnya you mati hayatul mustaqirah nazak lah, maksudnya selagi terlepas masa nazak. Hayatul mustaqirah tu sebelum nazak lah maksudnya dah. Boleh hidup balik lagi dah. Kalau you cerita sebelum ni lah. Kalau sembelih tu dia lepas lagi, lepas sembelih walaupun sebelum sembelih tu lembek. Dia sembelih tu lepas tu baru lepas dah. Makanya ada hayatul mustaqirah dia kata dia, maksudnya hidup lagi lah. Lembek sebelum tu dia tidak mati lagi nak gitu dia kata dia. Macam lembu lah kita sembelih ke nampak lepas-lepas. Pada putus dah. Orang tekuk gapo sarah ni. Demikian juga kalau ragu apakah matinya sebelum atau sudah disembelih, maka halal dah dimakan dagingnya. Kira halal belaka lah. Pasal kita kira beruen. Beruen tak mesti sembelih. Nah, tak mesti sembelih. Memang dia mati kena luka mana-mana pun kira boleh lah. Sunat memutuskan kedua saluran, yakni saluran pernafasan dan saluran makanan apabila sudah hampir sampai ke haraqal mazbuhah. Dan kalau sudah mati tidak lagi disunatkan memotong kedua saluran tadi. Kalau binatang itu ditemuinya masih dalam keadaan hayatul mustaqirah lalu mati kerana cuai, umpama tidak ada pisau atau pisaunya dipinjam oleh orang atau pisaunya melekat di sarungnya dan sukar mengeluarkannya, maka haramlah memakannya kerana disebabkan kelalaian tadi. Kalau dia boleh hidup lagi tak, kalau jumpa mati tak apalah. Jumpa hidup lagi sepatutnya dia lagi sembelih tak. Tiba-tiba cuai dia lah dah. Tak bawa pisau lah gapo dah. Sarung dekat sarung lah gapo, cuba yang kata tak boleh makan. Itulah salah satu pendapatnya dah. Tapi Imam Bulqini nak mengatakan kalau diambil orang pisaunya sudah dipanahnya atau sudah dilepaskannya anjing, atau pisaunya melekat di sarungnya kerana suatu hal yang belum pernah terjadi sedangkan kebiasaan tidaklah sedemikian, bukan cuba dia lah, jaga berlaku, maka halallah memakai daging berwarna itu kerana pada saat itu bukan dinamakan halal lagi dah. Jaga berlaku bukan dia cuba dah. Bagi tak sengaja jadi tak cuba. Pendapat ni kuat dah. Berbeza kalau diambil orang pisaunya sebelum melukai binatang. Dah, sebelum dia panuh, sebelum melukai binatang. Atau pisau melekat di sarungnya sudah semenjak lama, maka barulah dia menamakan lain. Jadi lama dah, tahu dah dia pisau tak ada. Dah, memang tak bawa langsung pisau dah. Macam tak ready kalau jumpa binatang hidup ni sembelih. Memang tak ready dia. Jadi orang yang kata cuba sungguh. Nah dah. Inilah diperkuatkan oleh Syekh Khatib Syaribini dalam kitabnya Mughni Muhtaj, dan Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, dan Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj yang cenderung kepada pendapat kedua di atas. Jadi kita pakai pendapat ni lah. Lebih mudah kan. Dan benda tu realiti dia, kalau tak sengaja jaga berlaku ni kita kira bukan cuai dah. Kira halal lah. Atau asalnya pisah. Memang awal-awal tak bawa pisah ke pisah. Memang tak boleh guna dah. Dia tahu dah. Nak gebu tapi tak bawa pisah, tak bawa golok ke apa. Tak cedera langsung dah. Dah bagi memang orang ni cuai lah. Kalau dipanahnya binatang buruan lalu tubuh binatang itu terpotong menjadi dua potongan, maka halallah kedua-dua potongan tersebut. Kalau jadi terpotong umpamanya kakinya disebabkan luka dan dapat mematikannya, maka halallah anggota yang terpotong dan seluruh tubuhnya yang lain. Jadi buat halal berlaku dah. Dia panah dengan apa yang berdiri tu berputus kaki dia. Jadi tubuh dia dengan kaki tu boleh makan berlaku lepas mati dah. Tetapi kalau terpotong anggota tubuhnya dengan luka yang tidak sampai mematikannya dan tidak pula dapat melumpuhkannya, lalu sudah itu disembelihnya atau dilukainya lagi dengan luka yang lain yang dapat mematikannya, maka haramlah anggota yang terpotong tadi dan halal tubuhnya. Jadi dia berdiri tak mampu dah. Hidup molek-molek dah. Patut cabut kaki dia dah. Lepas tu dia pun jumpa tu igak tu sembelih dah. Jadi tubuhnya halal, kaki tadi kira bangkai tak boleh makan dah. Tapi kalau luka yang tidak sampai mematikan itu dapat melumpuhkannya, maka wajiblah menyembelihnya. Kalau tak hidup lagi, nak sembelih dah. Kalau tidak dapat disembelih, kalau tidak dapat disembelih dan binatang itu mati kerana lukanya pertama, maka halallah seluruhnya. Dan ini anggota terpotong dari tubuhnya kerana luka yang pertama itu seperti hukum menyembelih seluruhnya. Jadi hak yang tembok tu, kena kaki tu, biasanya tak mati tapi mati dah. Jadi mati. Jadi kira halal lah semua dengan kaki hak cabut dengan tubuh dia. Halal berlaku makan. Kerana dia macam sembelih dah. Dah macam sembelih dah.
Disyaratkan pada alat penyembelihan bahawa alat itu tajam yang dapat melukai, baik terbuat dari besi seperti pedang, pisau, lembing, mata panah atau dari gangsa, tembaga, emas, perak, batu kaca, kayu atau buluh dan sebagainya. Terkecuali tulang, gigi dan kuku, maka tidak halal memakannya. Ini perbahasa dulu dah. Dan ni bedil tu ada orang bicara dah. Adakah topor kau, berat kau, tajam. Dia kira ni tajam. Sumpah tajam dah sebabnya dia tajuk, dia kati pisah lah. Dah, sebab kelajuan dia sama dengan ketajaman pisah. Pisah ni kalau kita tak slow, tak luka dah. Kena akak juga. Dah. Dah kena gerok. Kena kakak baru luka dah. Maksudnya semata-mata tajam. Tak tu kalau slow-slow tak atas tangan. Tajam tak gini slow, tak tekan, tak gapo, tak luka-luka dah. Jadi kelajuan tu ada faktor seumpama tajam juga. Jadi bedil, peluru bedil tu kira tajam lah. Tajam disebabkan kerana kelajuan dia. Kerana dalam hadis ada diterangkan ma anharad dama wa zikrasmullahi alaikum faqulu laysa sinna waz-zufur sa'uhaddithukum an dhalika amma sinnu fa'azmun wa amma az-zufur famadallu habasha. Artinya apa yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah pada saat menyembelihnya, maka makanlah selain dari gigi dan kuku yang akan keterangkan tentangnya. Jadi dapat mengalirkan darah ma'an harad dama, ikutlah nama darah. Ayat tajam mana tapi biasa tajam lah. Kat kelaju tu supun tajam dah. Dan disebut nama Allah. Haram. Disebut nama Allah, maka makanlah, halal lah dah. Sedangkan gigi termasuk tulang dan kuku alat menyembelih orang-orang Ethiopia, orang Habsyah ni lah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khadish. Jadi orang style guna gigi ni, tulang ke gapo, dah. Senjata dia guna tulang ke apa, benda tu tak boleh dia kata dah. Untuk sembelih dengan kau tu dah. Gigi dan tulang dan kuku tak boleh berlaku dah. Kerana itu menyembelih dengan kuku yang menyerupai sembelihan orang Habsyah ni, yang bukan Islam, dilarang memakannya, tak boleh. Orang kata tak ada tamadun dah. Gigi tulang dah. Adapun hikmah dilarang menyembelih dengan tulang agar tidak terkena najis darahnya. Kerana tulang juga makanan jin. Kerana itulah dilarang beristinja dengan tulang. Difahami dari huraian di atas dan dalam huraian yang akan datang bahawa kuku dan gigi yang dilarang mempergunakannya apabila dengan sengaja dibuat sebagai alat untuk menyembelih binatang yang jinak saja. Bukan kuku dan gigi anjing yang terlatih untuk membunuh binatang buruan. Buruan yang dibunuhnya dengan kuku dan taringnya dikira halal dimakan. Dah. Jadi ia kira macam senjata. Kuku tulang ni sengaja kita buat sebagai alat untuk sembelih ke apa tak boleh dah. Tapi kalau anjing dia ada gigi dan kuku juga dah. Kuku tajam dan gigi dia tu, anjing perburuan tu boleh. Dia macam pisau ni boleh digunakan sebagai alat sembelih lah tu tak. Disyaratkan pada alat sembelihan itu jangan berbisa dah. Kerana disembelih dengan yang berbisa haram dimakan. Berbisa ni bubuh racun ke apa dah. So cepat mati tapi bahaya pula makan. Kerana diperkirakan matinya kerana boleh jadi bukan kerana tajamnya alat, maka dibenarkan mati dengan jadi ginilah mungkin dia tak boleh haram sebab apa sebabnya? Mungkin mati kerana racun, bukan kerana tajam dah. Kerana tercantum dalam hadis yang masyhur apabila berhimpun yang halal dengan haram maka dibenarkan yang haram. Gitulah dah. Dan kalau dibunuhnya binatang dengan peluru, senapang atau cemeti atau dengan anak panah yang tidak bermata dan tidak tajam atau dengan jari atau dengan jerat atau dengan sesuatu yang dilontarkan yang menimpanya atau dibunuh dengan anak panah bersama dengan peluru senapang atau dibunuhnya dengan mata anak panah dan kena busurnya ketika lalu dan memberikan bekas dan mati kerana kedua macam alat tadi atau dipanahnya dan binatang itu terjatuh ke bawah umpamanya dari atas bukit atau atas atap rumah kemudian jatuh ke tanah lalu mati, haramlah memakan binatang itu dalam semua bentuk yang terangkan di atas tadi. Dia katanya peluru ni macam benda berat ataupun panahnya tak ada mata, tak tajam dah. Dia kira gini dah. Kalau benda tu macam berat sungguh, dia tidak menembus dah. Tajam-tajam tembus kulit dia masuk dalam daging ke apa. Kalau peluru masuk dalam daging, supuk dah tajam dah. Tapi kalau dia panahnya burung yang sedang terbang atau yang berada di atas pohon kayu dan sebagainya, maka luka dengan luka yang mungkin dapat mematikan.
Lalu jatuh ke tanah lalu mati, halallah memakannya. Selama ketika jatuh tidak menimpa cabang pohon kayu. Dah. Jadi tak sih. Mati kerana lain lah. Mati kena bedil dah. Ataupun kerana panah-panahnya. Jadi senapai ke apa perlu senapai ni kita ukir berat dah. Kira tajik dah kalau dia laju dah. Lepas tu ia penting matlamat ia menembus. Menembus dan melukakan. Kalau bedil tak melukakan, tak ada pedah dah. Kalau ia pun batu. Jadi ia tidak melukakan, menembus kulit tubuh dia, daging dia. Tu bukan peluru. Itu batu saja. Kalau dia laju ni dia boleh tembus, dia macam pisau, macam peluru, macam panah lah, serupa dengan panah. Gitu dah. Pendapat lah ni lama moden ke apa, tak ada hak kata tu sekadar berat. Semua dia kata serupa dengan pisau dah. Dia peluru ni. Haram menyumpit burung kecil dengan demak yang dibuat dari tanah atau batu yang tidak tajam. Kerana seperti itu kebiasaannya dapat membunuh dan kematian dikarenakan semua itu dianggap bangkai yang haram dimakan. Sebabnya batu ke apa tidaklah menembus. Dia hanya patah tulis mati burung tu. Bukan bedah lah budak-budak kecil. Budak-budak dulu dah. Bedah dah. Budak ni magi meset dah dulu. Bedah dah budak-budak dulu. Budak bedah tu pun nak mapuh dah. Jadi kalau mampu kena bedah tu, dikira kena berat lah benda yang bukan menembus kulit dah. Ia tidak haram lah makan dah. Kecuali dia jumpa tu, dia sembelih dah. Diterangkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bahawa membunuh binatang tanpa adanya keinginan untuk membunuhnya haram dimakan dah. Kalau bedah ke apa sebenarnya bukan nak bunuh. Kalau kira kaedah dia. Tapi kalau dia sembelih, boleh makan juga dah. Tetapi kalau ia pandai sekalipun menyumpit sehingga dapat mengena sayapnya atau kakinya saja, atau disumpitnya burung yang besar yang tidak sampai demak itu mematikannya, maka halallah dimakan selama disembelih lebih dahulu sedangkan burung itu masih hidup. Sembelih lah dah. Tapi supit pun kalau dia tajam, serupa dengan panah juga dah. Ada supit-supit tu tajam dah. Kalau menembus kulit macam panah lah, macam bedil yang tembus kulit lah. Haram menembak binatang buruan dengan senapan kerana kebiasaannya dapat matikan dengan segera. Pulak dah. Kata haram tapi pendapat ni dah dulu dah. Syekh Ibn Hajar menerangkan dalam kitabnya bernama Tufah, sekalipun binatang beruang itu besar, terkecuali kalau menembak itu sangat pandai menuju sayap dan kaki rusa, umpamanya sekira-kira tidak mati, namun hanya sekadar melumpuhkan saja, maka diperkirakan halal makannya. Dan seperti itu juga haram menembak binatang buruan dengan senapan, dan haram pula memakan binatang buruan itu kalau mati atau hidup dalam keadaan haraqatul mazbuhah. Tetapi kalau dapatnya masih hidup dan sempat disembelihnya dalam keadaan haraqatul mustaqirah, halallah makan dagingnya. Ni pendapat ulama macam-macam. Tapi banyak kelah ni terima macam panah serupa je. Pasal ilatnya sama, kaedahnya sama, menembus kulit, melukakan dah. Jadi bukan kaedah berat. Ada setengah ulama dulu kira kaedah berat, bukan kaedah melukakan, kata tupu dah. Tapi dia laju ke serupa nak tajik lah kalau kira dah. Lepas tu, gitulah kita ambil hak kata boleh lah dah. Puru atau zaman dah ni kaedah dah. Panah ni zaman dulu dah. Kalau kita kira bedil ni bukan senjata kata pemburu. Di zaman moden ni tak ada. Tak ada benda boleh makan lah. Puru. Dia kaedah ni memang boleh dah. Tu pendapat yang kuat ni kita tengok boleh makan lah dah. Halal memakan binatang buruan yang dibunuh oleh binatang yang dapat melukainya. Umpamanya dengan burung. Kita pelihara tu tak? Kita latih. Anjing, macan tutul, burung kausa dengan syarat bahawa semua binatang itu terlatih. Semua binatang itu terlatih dengan baik, maka barulah halal makan buruannya. Jadi kita latih dia supaya dia ni tangkap untuk kita dah. Bukan untuk makan dia dah. Di dalam Al-Quran diterangkan, وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَاهِرِ مُكَلِّبِينَ تَعَلِّمُونَهُنْ. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas, jawarih. مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ. Binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya berburu. Tu'allimunahunna dah. Jadi kita latih dia berburu. Memang dia berburu untuk kita, bukan untuk dia dah. Surah Al-Maidah ayat 4 dah. Binatang yang dianggap terlatih apabila telah menemui 4 syarat. 4 syarat ni baru kita kata binatang itu terlatih. Yang boleh jadi alat untuk tangkap purwai kita. Bukan untuk dimakannya sendiri, tapi untuk diberikan kepada kita dah. Pertama, dilepaskan dan mengejar binatang buruan dengan diperintah oleh pemiliknya dah. Pergi, lepas tu kita atas arah dah. Tangkap kita ayat ipah dah. Ataupun ikut bahasa isyarat gapo ipah dia. Yang kedua, berhenti ketika diperintah berhenti oleh pemilik sekalipun dalam keadaan lari mengejar binatang beruang. Lagi-lagi kata, berhenti.
patah balik. Bagi patah balik. Ataupun siur ke apa ikutlah syarat ipahan. Allah Ta'ala firman mukallibin tu'allimunahunna. Binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya berburu. Surah Al-Maidah ayat 4 tadi lah. Binatang yang terlatih itu kalau disuruh mengejar, ia mengejar. Dan kalau disuruh berhenti, ia berhenti. Sampai tahap tu dah. Geti-gedi dia dah. Kerana itulah Imam Syafi'i berkata, "Idza amartal qalba fa amara wa idza nahaitahu fantaha fa huwa mukallabun." Apabila kau suruh anjing mengejar, maka ia mengejar, dan apabila kau larang ia berhenti, maka ia adalah anjing terlatih. Tu syarat dia lah. Kalau kita boleh suruh dia berhenti, kalau suruh ambak tu dia kata anjing terlatih. Tu baru mukallabun ya. Yang ketiga, syarat ketiga dia. Kalau binatang yang kejar dapat ditangkapnya, maka binatang itu tetap digigitnya sampai pemiliknya datang. Dan kalau pemilik sudah datang, maka binatang yang ditangkapnya dilepaskannya. Dan ia tidak memakan sedikit jua pun. Itu poin dia. Tidak makan sedikit jua pun. Terhadap daging atau kulit atau bahagian tubuh binatang yang ditangkapnya, baik sebelum atau sudah binatang itu dibunuhnya. Sebelum bunuh ke, selepas bunuh ke, dia tangkap tu betul-betul untuk tujuannya, bukan untuk makan dia. Kerana memang dilarang memakan bekas gigitan anjing, tapi tidaklah mengapa kalau darah binatang itu dijilatnya atau bulunya dimakannya dah. Bulu setakat makan bulu tak apalah. Gitulah. Yang keempatnya, cara-cara yang disebutkan di atas diuji beberapa kali sehingga dapat diyakinkan bahawa anjing itu ingat apa yang telah diajar kepadanya. Dan tentunya untuk menilai apakah anjing itu sudah dapat dikatakan terlatih atau belum, perlulah dinilai oleh orang yang memang ahli dalam masalah itu. Dan kalau telah diyakinkan bahawa anjing itu termasuk anjing terlatih, maka halalah tangkapannya. Ini bukan ustaz tergugas saja ni. Benda-benda gini lah sekali akan pergi kepada pakar bidang masing-masing. Ke doktor dia ke doktor dia dah. Dia tak boleh pergi dah. Agama ni saling merangkai tolong-menolong, dia bukannya mereka dah. Aku ulama atau belah kedok, dia mesti bergantung satu sama lain, sokong menyokong. Dah. Dalam kehidupan gitulah. Sistem universiti, sistem pondok tak sedap main pelekeh mengaku lah dah. Misalnya memerlukan, barulah kita ni kerjasama. Ya, kita juga apa-apa gitulah. Cikgu dah. Dah. Tak boleh kata-kata apa kepimpinan Islam kat ustaz je semua tak ada dah. Dia kena keadaan tolong menolong dah. Pasal setiap memang gitulah kehidupan kita pun gitu. Orang kaya perlu miskin perlu orang kaya dah. Gitu juga dah. Dalam agama pun perlu ada orang tolong menolong lah. Ada orang yang pakar bidang terus, dia perlu ditolong dah. Kalau salah satu dari tiga yang pertama tidak terpenuhi, umpamanya tidak disuruh mengejar oleh pemiliknya tapi ia lari mengejar. Jadi kalau suruh berhenti tetapi tetap tidak berhenti juga, atau memakan sebahagian daging binatang yang tangkapnya, baik daging maupun kulitnya, baik sebelum maupun sudah dibunuhnya, maka tidaklah halal binatang beruangnya. Kerana Nabi SAW bersabda, "Fa'in ukila fala ta'kul." Jika dimakannya, maka janganlah kau makan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim. Jadi, dia makan kain itu, dah kita latih hati, tiba-tiba makan juga, tak boleh makan lah. Tak kena, tak kena dah. Disyaratkan latihan itu selalu diulangi-ulangi. Kalau latihan yang dahulunya telah dilupakannya, jadi kena latih semua lah, kena ingat semua. Tempat yang digigit anjing itu termasuk najis mughallazah yang tidak dimaafkan. Kerana itu dibasuh 7 kali dengan air, dan pada kali yang ketujuh dengan campuran tanah. Itu mengikut mazhab kita lah. Mazhab lain tak. Mazhab lain kata Nabi tak ada sebut ni. Dalam Quran sebut, dalam hadis pun tak ada sebut pasal kena gigitan anjing ni. Hak sebutnya jilatan bekah, dari bekah dah. Itu saja dah. Jilatan dari bekah ni, tapi kekoh dia tak ada sebut. Tapi masa kita kata pada ada hadis tu nak kiyah dah. Gitulah ada khilaf dah. Kalau binatang yang dipergunakan untuk berburu itu menindih binatang buruan, kemudian binatang buruan itu mati kerana berat tubuh binatang yang dipergunakan untuk berburu tadi, maka halallah memakannya kerana sukar melatih binatang yang dipergunakan untuk berburu tentang cara membunuh binatang. Selain melukai binatang buruan itu, maka cukuplah cara membunuh binatang buruan itu dengan menindihnya sekalipun tidak melukainya. Jadi dia cara ikut dia lah, cara gun apa. Cara sebenarnya cara kekoh gitu dah, tapi tidak kekoh dah. Dia payah kekoh, dia pakai kenyek dah, tindih dah. Katak kenyek mapuh dah. Jadi kira dia tak makan ke dia bawa ketua dia dengan cara kenyek gitu, kira halal jugalah makan dah. Sunat dalam menyembelih itu sangat banyak, yang sebahagiannya sudah diterangkan terdahulu, yang diantaranya dengan memutuskan 2 urat nadi yang berdempetan dengan hulkumnya.
Jadi ada 2 orang lagi nadi dah. Jadi pak semua kali kan. Dan menurut pendapat yang dhaif, urat itu berdempetan dengan saluran makanan. Kerana dengan terputusnya kedua urat tadi itu akan mempercepatkan matinya. Kata sunat tu dah. Sunat memutuskan hulkum dan saluran makanan unta, itik dan binatang yang serupa dengannya. Dan binatang yang punya leher yang panjang pada leher bahagian bawah agar segera mati. Maka cara yang seperti ini dinamakan an-nahar. Ya, an-nahar kan an-nahar. Dia ada 2 jenis lah. Dia kata zabih tu hal atas ni dah. Lepas an-nahar tu bawah. Gitu lebih kurang dah. Salah satu dah. Jadi, ia cara sembelih dah. Ada nate tu molek di atas. Ada nate tu bawah halkum dah. Utah ke apa tekuk panjang dah. Jadi, mau nahar molek daripada zabah. Sembelih di atas dah. Sunat memutuskan hukum dan saluran makanan pada binatang kambing, sapi, lembu dah, kerbau dan yang seumpamanya. Dan binatang yang lehernya pendek pada bahagian lehernya yang teratas. Jadi hak binatang pendek ni dia kerak putus di atas molek dah. Maka yang seperti itu dinamakan zabhu. Zabhu tu iaitu sembelih bahagian atas dah. Nahar ni sembelih di bawah tu macam uta gapah tekuk panjang dah. Uta itik nah gitulah dia kata dah. Dan boleh saja sebaliknya mamun hanya khilaful aula. Terbalik pun tak apa atas bawah. Cuma ni khilaful aula lah. Menurut qaul yang dhaif yang mengatakan makruh. Qaul dhaif kata makruh. Tidak harus lakukan lah, cuma lebih sunat. Sunat menyembelih unta dalam keadaan berdiri. Dah, dia pelik sikit unta dah. Sunat menyembelih unta dalam keadaan berdiri, tapi kalau sulit bolehlah dengan didudukkan. Unta ni dia dengan kata sikit walaupun dia besar. Gagah lagi tapi dia mudah nak sembelih. Badan lembu dah. Sunat diikat tangan kiri unta yang bertepatan dengan lututnya. Sedangkan semua kaki dan tangan kanannya dilepaskan. Diikat tangan kiri unta molek dah. Tangan kiri unta yang bertepat dengan lututnya ikat. Semua kaki dan tangan kanannya lain lepaslah, tak payah ikat. So je ikat dah. Unta tak tahu lah unta ni dah mudah sikit dah. Dah bila tinggi pula dah. Sunat menyembelih kambing, sapi dan kerbau dengan direbahkan ke arah sisi kiri agar mudah menyembelihnya, kerana sunat mencabut pisau dengan tangan kanan yang kemudian ditekankan ke leher binatang yang disembelih dengan tangan kiri. Tangan kiri dipegang, kaki dan tangannya diikat agar tidak bergerak terkecuali kaki kanan. Ini dilepaskan agar dapat bergerak-gerak. Cuma kaki kanan lah Muhammad lepas. Kita ni kat belakang cendah dia, takut dah. Sunat bagi orang yang biasanya memegang pisau dengan tangan kiri, kalau ia tidak mampu merebahkan binatang di sebelahnya, mengiring ke kiri dengan meminta bantuan orang lain untuk memegangnya. Dan jangan direbahkan miring ke kanan. Jadi atas kiri, orang yang melihat kiri, lain pula cara dia dah. Gitulah dah. Kalau orang sebelah kanan, tangan kanan pegang pisau, cara dia lain dah. Kat kanan dah. Jadi gitulah dah. Menghadap ke belakang. So, lepas tu, kepala dia itulah body dia kat mana dah. Yang penting mudahnya sebenarnya. Sunat mengasah pisau, namun pada saat mengasahnya jangan di hadapan binatang yang disembelih, kerana yang seperti itu makruh. Sunat tidak menyakiti binatang ketika membawanya ke tempat penyembelihan. Hendaklah diberi minum sebelum disembelih. Direbahkan dengan perlahan-lahan dan jangan menyembelih di hadapan teman-temannya yang lain. Kena susuk dan buat jauh dah. Sunat menghadapkan leher binatang yang disembelih itu ke arah kiblat, dan sunat yang menyembelih menghadap ke arah kiblat. Dan lebih muakkad dalam menyembelih binatang korban. Kalau binatang korban hari raya tu, hari haji lagi muakkad lah nak menghadap kiblat ke apa dah. Tidak wajib ni sunat dah. Sunat membaca bismillah dikala menyembelih, demikian juga dikala melempar lembing, melepaskan anak panah kepada binatang sekalipun ikan dan belalang, dan juga dikala melepaskan anjing perburuan. Yang lebih afdal membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada khilaf ni, ada kata bismillah saja, tapi bolehlah bismillahirrahmanirrahim. Ada kata bismillahirrahmanirrahim kalau kita sembelih ni. Tak payah ar-rahmanirrahim sebab kita sembelih dah. Tapi mazhab kita kata boleh bismillahirrahmanirrahim. Makruh sengaja meninggalkan baca basmalah dikala menyembelih. Makruh, tidak haram dah, makruh. Mazhab lain itu ada kata wajib dah. Bismillah dengan nama Allah. Namun meninggalkan membaca basmalah tidak sampai ketika haram. Tak sampai haram mazhab kita ni. Kerana Allah membolehkan memakan sembelihan ahli kitab, sedangkan mereka tidaklah membaca basmalah. Tu hujah mazhab kita kuat tu lah. Oh kafir betul baca basmalah ni tak.
Kerana itulah Nabi SAW menyuruh membaca basmalah ketika nak memakan sembelihan orang yang diragukan. Apakah yang membaca basmalah ketika menyembelih ataupun tidak. Jadi kalau kita ragu dia baru masuk Islam pada. Dia baru buat mari dah kambing ni. Baru je masuk Islam baca bismillah ke tak tahu bismillah. Jadi kita baca lepas tu. Ataupun orang Kristian, orang Nasara, Yahudi. Bismillah. Kita baca bismillah kita nak makan. Pada dah. Sedangkan firman Allah yang berbunyi wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu makan binatang-binatang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah satu kefasikan. Surah Al-An'am ayat 101. Jadi nak pergi ayat ni kan nah. Jadi masukkan dengan tidak disebutkan nama Allah ialah nama yang selain Allah. Umpamanya berhala dengan alasan bahawa perbuatan itu adalah satu kefasikan. Jadi maksud sini bukan tak sebut nama Allah langsung, tapi sebut nama lain selain Allah iaitu berhala dan sebagainya lah. Kalau kita dengar Yahudi tak sebut Uzair ke, orang Kristian tak sebut Nabi Isa ketika sembelih, tak boleh juga lah kalau kita tahu dah. Sebabnya ia tak boleh tu ialah nama selain Allah. Bukan maksudnya tak sebut nama Allah langsung. Kalau tak sebut nama Allah tu tak apa lagi. Kalau tak sebut nama berhala ni. Tapi kalau sebut nama berhala, nama-nama Tuhan lain tu barulah dikira boleh makan dah. Para ulama telah ijma' orang yang makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah tidaklah menjadi fasik. Jadi sepakat para ulama ni dah. Bahawa tidaklah semata-mata makan tak sebut nama Allah tu fasik, tidak dah. Tak jadi fasik dah. Sunat mengucapkan selawat ketika menyembelih, tapi kalau dibaca bismillah wa ismi Muhammadin maka membaca seperti itu haram. Tak boleh dah, ni syirik dah. Bismillah wa ismi Muhammadin masa sembelih dengan nama Allah dan nama Muhammad dah. Syirik dengan Allah dah. Kendati pun halal memakan sembelihan orang membacanya kerana diharamkan menyekutukan Allah dengan Muhammad ni. Tapi kata halal makan dah. Dah. Tapi lah mana pun syirik, dosa dari segi dosa syirik tetap ada dah. Kalau hukum dan saluran makan ni dah telah putus, sunat dilepaskan dan jangan lagi dipegang agar binatang itu dapat bergerak-gerak dengan bebas dengan sendirinya lah. Tubuhnya janganlah dipotong, jangan digerakkan, jangan dipindahkan ke tempat lain, jangan kulitnya dikoyak-koyak. Jangan kepalanya diceraikan dari tubuhnya. Jangan dipatahkan lehernya. Kecuali sudah diyakini bahawa binatang itu telah mati. Kalau yang dilarang seperti yang disebutkan di atas dikerjakan, maka hukumnya makruh. Jadi, tak sapah dah dah. Dia sembelih dah. Tak dia mati maulid ni kerak dah. Dia koyok kau nak. Lapuh dah. Tengah tak dah mati maulid. Lapuh dah. Jadi makruh lah dah. Ataupun kerak kepala daripada tubuhnya dah. Sembelih putus kepala tidak haram dah, makruh dah. Jadi benda tu tidak apa haram, makruh saja. Kalau dia mati maulid tak makruh lah dah. Siapa yang menyembelih binatang kerana ingin mendekatkan diri kepada Allah, umpamanya menolak gangguan jin, maka tidaklah haram sembelihannya. Kalau dia sembelih nak dekat diri Allah, ni masalahnya. Setengah tu campur dengan syirik kubur, tok wali, tok guru, sembelih dekat kubur, ni masalah. Tapi kalau dia sembelih tu kepada Allah nak elak gangguan jin, tapi pelik lah. Nabi tak ajar cara gitu dah. Dia dekat-dekat haram juga dia dah. Tapi kalau dikosakan menyembelih itu untuk jin saja, maka haramlah makannya. Dah. Sebenarnya untuk jin dan benda lain haram juga dah, campur dengan jin dah. Demikian juga menyembelih untuk Kaabah atau kerana menghormati kedatangan sultan, maka haram dimakan dah. Menghormati kedatangan sultan haram juga. Kalau anggap sultan tu macam Tuhan dah. Kalau disembelih binatang yang halal dimakan kerana bukan untuk dimakan, maka tidaklah haram sembelihan yang seperti itu. Namun perbuatan itu haram dikerjakan dan berdosa lah yang perbuatnya dah. Sembelih tapi bukan untuk makan dah. Tak molek lah dah. Bazir dah. So lagi sembelih untuk jin ni lah. Soal alifah ni sebut nama Allah dah. Sembelih dengan nama Allah dan untuk jin dah apa dah. Jadi itu ada syirik juga dah. Dia campur kerana Allah dan kerana jin. Kita sembelih ni untuk membesarkan Allah, tiba untuk membesarkan jin dah, untuk elok gangguan jin ni. Ia kena syirik juga lah mana pun dah. Dah. Biasanya syirik lah kita kata syirik juga, bukan kata tak syirik dah. Ada kalau kena elok gangguan jin ni, tak ada lah sekadar semata-mata elok gangguan jin dia. Dia kata dengan nama Allah masa sembelih dalam hati perut dia ni ingat ke jin dah. Sebenarnya kerana jin juga ya dah. Dah. Jadi setengah tu dia kata apa kata? Elok. Sako lah. Apa jin apa? Jaga apa? Penggawa jaga ni nak. Jaga hotel, jaga
Sakobok gapo istilah tu ingat dah. Nah. Jadi boyo ko gapo setengah tu dipisah nak. Dia kata tak bi boyo ngamuk kena bi makan aye berapa ekor nak gapo dak. Sembelih ko gapo tu dengan cara tu. Baik tak sembelih capuk boyo tu. Tapi ni nak bunyinya ada dah. Tapi benda tu ya bukan jamu saja, jamu dengan pada bacaan tertentu tu jadi syirik dah dia. Jadi syirik. Tak boleh buat gitu dah. Kalau dulu gak ya kena sembelih kurban lembu ke laut dah, ke sawah macam-macam dulu kan. Allah ni tak ada mana dah. Tu semua ni syirik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.